Hai, bertemu lagi kita pada kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam penuh kasih sayang dari cikgu buat semua anak murid cikgu yang berada di luar sana. Apa khabar? Cikgu sentiasa mendoakan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu bahasa Melayu tahun 5. Seperti biasa, silalah buka buku teks bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 191. Baiklah, apa yang terkandung dalam muka surat 151? Kita tengok bersama-sama. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu membaca dengan tajuk Pemimpin Cilik. Apakah dia maksud pemimpin? Pemimpin adalah orang yang bertanggungjawab dalam sesuatu pengurusan, menjadi ketua yang perlu kita hormati. Baiklah, kita baca bersama-sama tentang petikan yang bertajuk Pemimpin Cilik. Afifi membaca kisah seorang ketua pengawas. Daripada kisah itu, dia ingin menulis perihal ciri seorang ketua pengawas yang berketerampilan. Mula-mula, Afifi membaca kisah seorang ketua pengawas. Dari pembacaan Afifi tersebut, dia ingin menulis perihal ciri seorang ketua pengawas yang berketerampilan. Kita baca apakah ciri seorang ketua pengawas yang berketerampilan tersebut. Baca bersama-sama cikgu. Razi mula dilantik sebagai pengawas semasa tahun 5. Apabila memasuki tahun 6, dia terpilih sebagai ketua pengawas di sekolahnya. Semenjak itu, sikapnya kian berubah. Razi sedar akan tanggungjawabnya yang lebih besar. Pada setiap pagi, Razi akan membantu guru bertugas di pintu pagar sekolah. Rakan-rakan lekas. Loceng akan berbunyi sebentar lagi arah Razi kepada murid-murid yang baru tiba di sekolah. Apabila loceng telah berbunyi, Razi segera mencatat nama murid yang lewat. Razi, kita perlu sentiasa rasional dan tidak pilih kasih semasa menjalankan tugas. Imbas kembali Razi akan pesanan Cikgu Zainal semasa dia baru dilantik dahulu. Selesai mencatat nama, Razi menasihati murid-murid itu agar berubah. Razi sedar nasihat juga dapat membantu seseorang menjadi lebih baik. Amir, Nurul, sebagai pengawas, kita perlulah memberikan nasihat dengan bahasa yang sopan kepada murid-murid lain. Pesan Razi kepada pengawas lain yang berada di situ. Apabila pintu pagar telah ditutup, Razi terus masuk ke kelas. Dia yakin disiplin asas utama kecemerlangan seseorang. Amanah yang dipikulnya sekarang menjadi sokongan moral untuk dia berjaya dalam bidang kurikulum dan akademik. Sambil memegang risalah tentang tanggungjawab ketua pengawas, Razi meneliti setiap ciri tersebut sebagai panduannya menjadi murid yang berketerampilan. Nah, setelah cikgu dan kamu yang di luar sana membaca bersama-sama, maka daripada petikan ini dapatlah kita simpulkan beberapa ciri seorang pengawas yang berketerampilan. Baiklah, sebelum cikgu membantu kamu dengan menyatakan beberapa ciri seorang pengawas yang berketerampilan, ingin cikgu memberitahu apakah aktiviti kita pada hari ini.
Aktiviti kita ialah meneliti kandungan bahan untuk membuat rumusan. Baiklah, setelah kita membaca tadi dan kita teliti petikan pendek tersebut, maka kita akan membuat rumusan. Rumusan tentang apa? Mestilah rumusan tentang ciri-ciri ketua pengawas yang berketerampilan melalui petikan pendek yang kita baca sebentar tadi. Baiklah, apakah dia ciri-ciri seorang ketua pengawas? Tanggungjawab ketua pengawas yang pertama, suri teladan bagi semua murid. Maksudnya, suri teladan itu apa-apa sahaja yang dibuat oleh ketua pengawas menjadi ikutan murid-murid lain. Yang kedua, memimpin pengawas lain. Sebagai ketua pengawas, dia mestilah memimpin pengawas-pengawas yang berada di bawahannya. Contohnya memberi nasihat, menunjukkan sikap yang baik dan sebagainya. Yang ketiga, menepati masa. Ketua pengawas yang baik, dia perlu menepati masa dalam apa juga aktiviti yang dijalankan, sama ada dalam sekolah maupun luar sekolah. Yang keempat, melaksanakan tugasan yang diberikan. Ini bermaksud jika dia ketua pengawas yang berketerampilan, dia perlu melaksanakan tugasan yang diberikan tanpa soal jawab, tanpa mengabaikan perkara yang lain. Okay, yang kelima, memastikan murid mematuhi peraturan. Ini adalah kelima-lima ciri tugas seorang ketua pengawas yang berketerampilan. Melalui tanggungjawab kelima-lima ketua pengawas ini, maka cikgu bantu kamu untuk membuat rumusan. Seperti aktiviti kita, meneliti kandungan. Kita dah teliti kandungan ini melalui pembacaan kita sebentar tadi kan. Dan melalui pembacaan itu dan petikan ini, kita membuat rumusan. Baiklah, jangan susah hati. Cikgu bantu kamu. Cikgu telah pun membuat rumusan sebagai contoh, sebagai rujukan kamu ketika kamu membuat rumusan kamu sendiri nanti. Baiklah, kita tengok. Ini adalah rumusan daripada petikan pada muka surat 191 dengan tajuk Pemimpin Cilik. Bersama-sama cikgu, kita baca rumusan yang telah pun cikgu bina untuk kamu sebagai contoh dan rujukan kamu semasa kamu membuat rumusan kamu itu nanti. Baca bersama-sama cikgu. Seorang pemimpin yang baik perlulah menjaga sikap kerana dia akan menjadi suri teladan kepada semua orang. Dia juga perlu. Adakah kamu nampak ayat yang cikgu warnakan merah ini? Ini adalah ayat pendahuluan yang diberikan kepada kita. Okey, kepada kita. Yang ini kan. Kamu ada tengok pada ruang yang berwarna kuning ini. Ini adalah ayat yang telah pun cikgu warnakan merah. Dan kemudian kita akan sambung rumusan yang diberikan ini seperti yang telah pun cikgu tulis untuk pengetahuan dan contoh kepada kamu ini. Lagi sekali, kita ulang bacaan. Seorang pemimpin yang baik perlulah menjaga sikap kerana dia akan menjadi suri teladan kepada semua orang. Dia juga perlu bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan sebagai ketua pengawas agar dapat menjalankan tugas dengan rajin kerana dia seorang ketua yang memimpin pengawas lain. Selain itu, dia juga perlu tegas sebagai ketua pengawas tanpa memilih kasih dalam menjalankan tugas dengan memastikan semua murid mengikuti undang-undang. Maksudnya di sini, walaupun sahabat baik, contohnya sahabat baik, ketua pengawas ini melakukan kesalahan, dia tak boleh tutup mata. Dia perlu
Menjalankan tugas tanpa pilih kasih. Seterusnya, dia juga perlu sentiasa menepati masa bertugas. Selain itu, dia juga perlu melaksanakan tugas yang diberikan dengan memberi nasihat berguna kepada murid-murid yang melakukan kesalahan. Dia perlu memastikan setiap murid mematuhi peraturan sekolah agar mereka tidak mengulangi kesalahan lagi. Kesimpulannya, sebagai ketua pengawas, dia perlu memikul tanggungjawab dengan sempurna agar menjadi murid yang berketerampilan. Adakah kamu nampak ayat petikan yang telah pun cikgu rumuskan? Ciri seorang ketua pengawas yang berketerampilan berdasarkan petikan yang diberikan kepada kita ini juga berdasarkan kelima-lima tanggungjawab ketua pengawas juga diberikan kepada kita dalam muka surat 191 ini. Harapan cikgu, apabila cikgu telah pun menulis bantu kamu membina ayat, bagaimana daripada petikan itu beberapa ciri seorang pengawas yang berketerampilan, besar harapan cikgu. Melalui contoh yang cikgu berikan ini, dapatlah kamu membina ayat kamu ataupun membina rumusan kamu berdasarkan petikan pemimpin cilik. Tetapi jika kamu ingin mengikutkan sahaja, ikut sahaja apa yang telah pun cikgu buat, apa yang telah rumusan cikgu buat ini, tidak mengapa, boleh sahaja, tetapi dengan syarat. Hendaklah tulis dengan tulisan yang kemas dan tanda noktah setiap ayat. Akhir sekali, tulislah dengan kemas, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Kerana orang yang rajin itu pasti berjaya. Assalamualaikum, salam sayang selalu, jaga pemakanan, jaga penampilan kamu serta makanlah makanan yang seimbang. Assalamualaikum, jumpa lagi di lain hari.